Okay guys, morning. Apa khabar? Siapa tahu apa kereta ni? Boleh teka? Cepat komen sebelum saya bagi jawapan. Kita berada di Mutiara Damansara. Tengok kereta ni. Ini ialah SUV terbaru mewah di Malaysia. Tengok body line dia. Okey, minta maaf sebab mic saya rosak, so gangguan teknikal, so sekarang saya kena buat voice over. Memang sedih. So kawan-kawan yang belum subscribe, sila subscribe supaya kami boleh dapat lebih pendapatan untuk beli mic baru, sumbangan mic baru siapa yang nak sumbangkan mic baru boleh komen kat bawah, ruang komen. Tengok belakang dia cantik, tapi dia memang cantik, banyak-banyak lekukan dan garisan yang tersirat dan tersurat. Tengok muncung dia, hui, macam Harrier tapi lebih bergaya. Tengok depan dia, Lexus sudah tukar penampilan dia, dia punya design language, tak ada main dengan chrome lagi. Chrome semua untuk orang tua, ini untuk orang muda. Tengok semuanya, spindle grille datang dengan gunmetal grey, finishing polish black, begitu cantik sekali. Tak ada main-main setting chrome dan lain-lain. So ini dia punya grill, nampak? Grill dia dalam warna gunmetal grey dan sangat-sangat menarik. Ada kamera kat depan Number plate pun sudah diintegrasi di dalam spindle grill, so tak nampak lagi. Grill dia pun dah besar lah. Tengok dia punya polish black di tepi, dia gantikan chrome dan ada fog lamp di tepi Dia punya lampu DRL, kalau tengok Lexus NX yang sebelum ini, dia punya DRL ada di bumper, sekarang sudah diintegrasi di dalam lampu besar. Ya, dulu dia di sini Siapa yang belum tengok video lama, sila pergi tengok video lama. Ini ialah integrasi requirement US lah, di mana lampu depan ada macam signal sikit, warna oranye. Kita tengok sebelah sisi, begitu cantik sekali. Lampu sudah matang lah. Kereta ni ditarget pada eksekutif muda bawah 45 tahun lah. So kereta-kereta ni sudah dimasukkan dengan cladding warna hitam, garnish warna hitam, skirting warna hitam. Tengok dia punya rim pun dah lain design language rim pun sudah lain. Ini ialah datang dengan diamond cut, begitu cantik sekali, begitu modern dan muda. Tak ada lagi design uncle-uncle untuk Lexus. Saya tak nampak lah dia punya saiz tayar. Saya rasa ia saiz 20 inci, rim 20 inci. Dekat fender dia punya dia punya fender pun sudah 4 segi untuk tayar. Dia dah 4 segi kan. Kita tengok di bahagian tepi, di bahagian depan pintu ada lekukan, ada garisan. Kalau anda tengok pantulan cahaya, tapi kereta ni warna gelap, so tak nampak begitu jelas line-line dia. Bahagian ni macam CX-5, betul tak? Kau tengok kereta ni, dekat bahagian yang chrome tu di belakang, nampak macam CX-5. Sekali lagi aku pergi jauh. Kau nampak? Nampak? Tengok, bahagian ni agak-agak mirip CX-5, ada tak? Dengan rim dia pun nampak, kalau sekilas pandang nampak macam CX-5 Okey, boleh nampak design segitiga di door handle belakang. Ini design segitiga tau. Tersirat, design tersirat. Di bawah nampak lekukan pintu belakang, begitu sporty sekali. Sini pun ada garisan yang tersirat, boleh nampak. Cantik, memang cantik So design Lexus memang banyak garisan-garisan yang tersurat dan tersirat. So terpulang pada anda sama ada anda suka atau tidak. Memang banyak lengkungan dan lekukan. Lampu belakang sudah difuturistikkan. Tengok, tak boleh tahan boy. Merah
dan datang dengan banyak garnish gelap di lampu. Boleh nampak light bar dia. Kereta ni nampak lebih lebar dengan light bar yang baru. Lampu dia pun 3D lampu 3D. Masih ada sedikit DNA Lexus, ada sikit mirip macam BMW. Di bawah tengok dia punya skirting di bumper, semuanya sudah dihitamkan, tak ada main dengan krom-krom lagi. Dia ada satu penghadang di sini supaya batu bata ataupun kotoran tak akan kena pada body kereta. Body kereta tak tercalar. Kita tengok lampu dia ada garnish yang hitam Ini ialah garnish ori daripada kilang. So korang tak payah tinted lagi. So nampak dia punya kontras hitam dengan merah, begitu cantik sekali. Ini ialah model NX250 all-wheel drive. Dia ada lagi satu model lebih tinggi iaitu NX350 all-wheel drive juga. So nampak integrated spoiler dia di bawah, digantikan dengan didatangkan dengan garnish hitam polish black. Cantik, memang cantik. Dia punya roof rail setting chrome, hanya satu iaitu di sini bahagian chrome. Dekat tempat lain kecuali bahagian front wing mirror ada chrome, tempat lain dah tak ada chrome dah. Dia masih nak kekalkan sikit chrome lah. Lexus memang macam tu, DNA mesti kekal sikit. So boleh nampak daripada depan lebih cantik, lebih moden, lebih matang daripada model NX yang lepas. Model NX yang lepas macam rebellious sikit macam nak lawan Toki sikit. So ini sudah cantik, sudah matang. Budak-budak yang beli Lexus NX yang lama, dia akan upgrade lah pada yang ni. Kalau tengok sekali pandang dia punya rim macam ni, macam CX-5 memang betul macam CX-5. Ini macam upgrade CX-5, bukan upgrade Lexus NX. Pintu dia lain, tempat buka pintu, merah boy. Nampak? Ini pintu dia datang dengan leather warna merah, ada garnish kayu, ada finishing setting chrome berwarna hitam. Full length door Lexus merupakan inovasi lah. Full length door. Dia orang pertama yang buat full length door. Tengok dalaman, datang dengan leather warna merah, memang tak boleh tahan. Tengok kokpit dia, ini permandangan kokpit anda. Skrin dia besar gila boy, orang buta boleh nampak. Kita tengok dia punya pintu ada garnish kayu, open pore wood berwarna gelap. Boleh tengok dia punya garisan kayu dan di garnish oleh satu setting chrome. Dia bukan setting chrome, dia setting gelap so dia rasa macam matte sikit. Ada setting setting tempat duduk 1, 2, 3. Isteri pertama dan kedua lah. Okey, dia punya leather memang halus gila. Dia punya tombol-tombol ada garnish gunmetal grey setting chrome. Okey, tempat buka pintu macam ni tau. Dia dah lain sikit. Dia gunakan bukan mechanical, dia gunakan separa elektronik. Semi elektronik. So boleh tekan dan boleh tarik. Pintu akan buka. Tapi memang agak pelik sikit lah. Tak ada handle pintu dah. So handle pintu sudah pupus. Inovasi Lexus Tapi paling sedih ialah bahagian bawah ni semua hard plastik. Dan hard plastik kualiti dia memang kurang sikit. Kurang daripada kualiti Lexus yang biasa. Memang sedih. Okey, masih ada door seal, dia ada lambar support. Dia punya butang-butang semua ada garnish polish black. Boleh tahan, cantik, ada gaya. Seat dia pun sangat-sangat halus dan ada stitching warna merah. Perforation, tempat duduk ada lubang-lubang supaya tak panas. Duduk memang selesa Dia ada shoulder bolster, ada side bolster. So dia seolah-olah macam bucket seat lah. So anda tidak terasa akan terhumban bila kita ambil corner baring. Tapi ini Lexus Dia punya steering sangat halus, kulit di steering sangat halus. Steering dia boleh tahan. Design dia biasa-biasa je, macam Lexus lah, boring sikit. Butang-butang dia ada macam satin satin kan metal grey. Maknanya ada matte sikit tapi dia tak akan makan cap jari lah. So tak ada kesan cap jari, memang bagus. Ada pedal shifter, jangan main-main boy. Angka pun boleh main pedal shifter juga. Tak nampak skrin lah sebab saya tak ada kunci. Saya YouTuber tak cukup syarat. Ini besar. Besar punya skrin. Kalau tak salah 14 inci, memang besar gila. Dia punya tombol pun agak quality juga. So dikatakan dia punya skrin adalah paling besar lah antara semua SUV dalam kelas ini.
Dia punya drive mode, besar tombol Tengok, nampak? Ada eco, ada sport, ada normal. Datang dengan garnish leather warna merah dan juga polish piano black. Sampai ke center console. Center console pun cantik. Leather warna merah tapi sudah tercalar masa dia orang buat test drive. Inilah semua orang-orang yang buat test drive tak panggil aku. Aku orang sopan, aku takkan. Okey, cantik di sebelah sana. Sama juga, tak ada tempat buka pintu Dia punya tombol sudah hilang. Memang pelik sikit nampak. Dia punya speaker gelap saja sebab ini spek murah. Ada kapet. Buku memang banyak, tebal, baca sampai tergolek. Kita tengok dia punya dashboard. Biasa je, tak ada apa design yang begitu agresif seperti design language Lexus yang lama. So sekarang ada piano black, corong aircon pun biasa je. Sudah macam dia punya design language sudah tidak begitu tajam dan sharp. Sekarang more kepada matang lah. Dia sudah matang. So tengok dia punya screen besar. Yang lama, kalau kau tengok video aku, yang lama screen dia sejengkal je. Yang ini 14 inci boy. Start stop dekat atas. Memang lain dia memang lain daripada semua design language Lexus yang lama. Ada Qi charger, wireless Qi charger, ada USB-C, USB-A. Dan kalau kita tolak dia punya USB charger, dia ada satu laci Tengok laci dia. Jeng. Kau boleh simpan lah jongkong emas ke. Ada satu power socket kat dalam. Kalau korang yang merokok boleh sembunyi rokok korang kat dalam. Kopekkan stiker push open tu. Bini korang takkan tahu. And then dia punya cup holder memang paling cantik sekali lah. Datang dengan garnish setting chrome begitu kelas. Ada auto hold, ada electronic parking brake, ada auto start stop yang paling saya tak suka. Tombol dia makin datang makin hari makin kecil Semua orang yang buat kereta dia tak mau kita pakai tombol gear, dia nak kereta bawa sendiri So macam 911 dia punya tombol gear. Okey, dia punya cermin belakang bukan frameless tapi hampir-hampir sangat nipis. Plastik di tepi hampir-hampir sangat nipis. Cermin dia pun sangat besar. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Kalau korang tak ada, tak dapat lah rezeki nak beli Lexus yang ini. Dia punya sunshade boleh tahan, berwarna hitam. Lampu dia besar. Memang bagus. Tengok dia punya cermin pun besar tau. Lampu dia pun terang. Ini Lexus lah. Dia punya lampu ni nak buka touchscreen tau. Touch sensitif. Kau tengok. Tekan je. HRV belum sampai tapi Lexus dah guna dah. Memang cantik, memang bagus. Ini semua datang daripada Audi. Dia orang copy Audi. So tengok saya boleh buka pintu dengan tarik. Sebenarnya saya sepatutnya tekan, bukan tarik. Dia tulis push open. Saya tak faham bahasa Inggeris tak pergi sekolah. Tengok dia punya pintu masa kita buka dia takkan bergerak tau. Dia punya door handle takkan bergerak. Hanya tekan pada butang kat dalam. So dia semi elektronik. Dia tak ada mechanical lagi. Kau tengok, aku tarik Dia punya door handle tak bergerak. Nampak? Dia supposed to be one motion open. Sekali tekan je dia akan buka sekali. So tak payah dua kali. So masa kereta terkunci dia ada keyless, betul tak? Kau tekan saja keyless akan buka, sambil itu mechanical elektronik akan buka pintu sekali. Tengok dia punya insulasi memang bagus. Dia ada getah yang itu. Siapa yang pakai Ativa boleh pergi beli getah. Getah tu RM28 je. Kereta anda akan lebih senyap. Sama. Di belakang pun sama, menggunakan sistem yang sama. Handle pintu tak akan bergerak masa kita buka. Tekan je dia punya switch. Dia seolah-olah macam switch lah. So di belakang pun sama, datang dengan leather warna merah. Ada garnish kayu. Insulasi. Memang cantik. Ini ialah hard plastik. Ini ialah hard plastik. Hampir-hampir kepada PU. Tapi kualiti dia saya rasa sangat disappointing lah. Kecewa. Sebab saya tak rasa kereta yang hampir 400,000 ni dia punya kualiti macam ni. Memang sedih. Ini bukan kualiti Lexus. Hard plastik dia memang hard plastik. Sedikit saja lebih baik daripada kereta Toyota.
So sama, tak ada tombol, tak ada door handle. Ini dia cara buka pintu yang moden, yang baru. Bagi komen sama ada anda suka atau tidak kalau buka pintu cara macam ni. Orang tua semua akan memang blur. Bila buka pintu orang tua semua, mana nak buka pintu ni nak? Kau punya kereta tak ada door handle ke? Kau beli kereta memahal, tak ada door handle. Okey, dia punya finishing memang bagus ini ialah finishing matte, memang bagus, ada garnish, samalah. Garnish setting chrome. Boleh lock unlock tingkap. Tak mau budak-budak pergi buka. Dia punya seating, dia punya tempat duduk ada ke dalam sikit. Kita tengok Tengok jauh ke dalam. Ini ialah untuk safety lah, untuk keselamatan anda. So bila ada apa-apa pelanggaran, anda lebih selamat sebab anda duduk lebih dalam ke dalam kereta. So body kereta ataupun rangka kereta dapat menyelamatkan anda. Dalaman pun merah. Ada aircon, tapi aircon dia tak ada garnish gunmetal grey. Speaker dia pun biasa-biasa je, tak ada garnish apa-apa. Ini ialah low spec. So bila low spec, semua barang ni hilang tak nampak Anda hanya akan nampak setting chrome garnish ataupun garnish kayu di dalam spek yang lebih tinggi lah. So dia ada 2 USB, satu power socket. Kita tengok, USB-C USB-C dan power socket yang biasa. Kapet dia warna hitam So cantik. Aircon kat belakang, tak boleh control suhu ataupun fan speed, tapi bersyukurlah ada aircon. Duduk dia memang santai, memang serong, memang condong, memang selesa. Kita tengok ada 2 tahap aku tengah adjust ni. Kamera tak boleh fokus. Nampak? Tahap ke depan lebih menegak lah. Kalau korang perlukan boot space yang lebih, tak banyak lah, sikit. Tapi duduk jauh, kita duduk santai lah, lebih selesa. Tempat duduk dia pun melengkung ke dalam memang bagus, very nice. Di belakang cermin yang lebih kecil. Ini pemandangan eyesight saya, view mata saya. Pemandangan, dia bagi kamera macam kamera Ativa je, dashcam. Okey, cantik. Kokpit dia cantik. Pemandangan saya terhadang oleh dia punya headrest. Dan kita tengok ke tepi. Memang besar, memang jelas, memang terang lah. So, ruangan kaki 1.5 dan ruang kepala ada berapa jari? 3 jari setengah. Jangan lupa, tabik hormat. Like, share, subscribe, komen. Guna telefon orang tepi, kiri dan kanan untuk tonton dan tekanlah like dan subscribe. Terima kasih banyak. Siapa yang tak subscribe tak boleh kahwin dua. Okey. Apa yang aku cakap aku tak tahu. So agak-agak lah korang. Terima kasih, support lah. Macam tu je lah. So kau tengok dia punya lampu lampu belakang dia bukan touch sensitive. Lampu belakang kau kena tekan butang. Lampu sensitif tu hanya untuk driver. Driver yang beli kereta, ini kereta tak ada driver. Ini kereta untuk orang yang pandu kereta. Seatbelt dia halus dan nipis macam Volvo. Seatbelt Ativa lebih lebih tebal. So cantik dia punya quality kulit. Ini dia, nampak. Barang finishing dia boleh tahan lah, boleh dikatakan berkualiti, tapi berbanding kualiti Lexus yang lama, saya rasa dia kurang sedikit. Ada sedikit tempat-tempat mana dia cost saving seperti hard plastik dia, kualiti dia memang dah kurang. Saya memang kecewa lah dengan kualiti hard plastik Lexus masa ini. So di belakang kita buka dia punya boot, kita tengok apakah ada power boot. Nasib baik ada power boot. Ruangan boot agak besar. Korang tengok. Dia ada kick plate. Dan kau tengok apa ni? Ini ialah dia punya tonneau cover. Dia sedikit lebih baik daripada Ativa aku saja sebab dia menggunakan jaring yang lebih tebal sikit daripada Ativa saya. Korang boleh lipat macam ni supaya kalau korang perlukan nak letak barang-barang tinggi kan. Itu je. So memang menyedihkan. Tengok dia punya cost saving. Tonneau cover. Tidak penting, tetapi ini menunjukkan banyak tentang brand ini, di mana Lexus sudah beza daripada
30 tahun yang lepas di mana Lexus nak perfection so ini tak berapa perfection dah. Memang sedih. Ini semua kerana kegawatan ekonomi global. So tengok dia ada hinge untuk masukkan dia punya tonneau cover. Tapi memang sedih lah kalau dia keluarkan kualiti macam ni. Okay, nasib baik ada power boot. So itu dia pemandangan di belakang Lexus NX 250 all-wheel drive. Harga yang ini ialah 370,888. Ada lagi satu spek lebih tinggi iaitu 350. Harga dia ialah 389,888. 20,000 lebih mahal. So saya akan tunjukkan nanti apakah spek yang lebih mahal, apa yang dia ada. So ini dia. Jangan lupa bagi komen sama ada anda akan beli tak pada harga yang macam ni. Kau tengok dia punya depan ada banyak garisan yang tersirat. Nampak melengkung satu. Kena tengok dengan perlahan tau. Nampak? Saya tunjukkan yang melengkung lepas tu dia hilang. Lagi satu lekukkan di tepi garisan tu. Nampak? Ui, dia punya lekukkan. Ui, memang cantik. Sebenarnya dia punya design hampir-hampir macam Lexus Harrier, tapi dia punya design lebih tersembunyi lah, tersirat. Nak tengok line kena tengok dengan perlahan. Tapi kalau kereta putih ataupun kereta perak, lebih senang nak detect lah dia punya garisan-garisan. Lampu dia pun tengok, ada berapa biji LED kat bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu dia. So ini sistem yang baru. Dan dia punya fog lamp kat bawah, dia pun ada sensor dan dia ada headlamp washer. Headlamp washer. Sebab dia ni kereta mewah, dia tunjukkan sikit headlamp washer lah. So sama ada anda suka atau tidak, bagi komen kat bawah. Saya akan tunjukkan versi yang lebih mahal sekejap lagi. So kita enjoy lah pemandangan Lexus NX 250 all-wheel drive. Okay guys, ini ialah spek lebih tinggi Lexus NX, spek yang lebih tinggi. Saya tunjukkan. Boleh tengok perbezaan di mana grill depan lebih kurang sama, tetapi di bawah ada satu lip dalam warna satin chrome. Lip yang ini, lip tambahan warna satin chrome. Okay. Dan di tepi rim dia berwarna hitam. Rim warna hitam. Dan dia ada logo Esport. Dan wing mirror dia berwarna hitam. Dia punya door handle ada dua warna. Dan dia punya sini yang 250 tu ialah chrome. Yang ini ialah, saya namakan yang ini dark chrome lah. Dark satin chrome. Lepas tu dia punya cladding dekat tayar atas berwarna body color. Dan dekat belakang ini ya NX 350 all wheel drive, tapi dia ialah 350. So harga dia ialah 389,888. Dan dekat bawah bumper dia ada lagi satu highlight chrome lah. Highlight chrome yang ini. Okay, nampak perbezaan. Dari segi engine dia lain sikit. Yang ini ialah 273 horsepower, 430 Nm torque. Yang itu ialah 203 243 Nm torque. So dalaman, kalau kita intip, dalaman lebih kurang sama saja. Warna merah. Saya tak ada kunci lah, so saya tak mau masuk. Dia ada satu logo Esport dekat steering dia. So itu dia. Dia punya roof rail berwarna hitam. Roof rail berwarna hitam.